Salam sejahtera Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Peranan Ranau sebagai daerah pengeluar makanan terbesar di negeri ini mendapat lonjakan lebih besar selepas terbinanya Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Mesilau, Kundasang. TKPM Mesilau yang menelan kos pembinaan 16 juta ringgit telah beroperasi sejak Januari lalu menggunakan teknologi moden iaitu fertigasi dalam penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran seperti timun, lada merah, lada benggala, tomato dan tomato ceri. TKPM Mesilau yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal hari ini merupakan projek ke-6 seumpama itu yang dibina di Sabah dalam usaha kerajaan negeri memperkasa sektor pengeluaran makanan serta menjana pendapatan rakyat dalam bidang pertanian. Muhammad Syafiee dalam ucapan perasmiannya berkata, sejak mengambil tampuk pemerintahan, kerajaan Sabah fokus membangunkan tanah-tanah di negeri ini kerana potensi sektor pertanian amat tinggi selain dapat menggalakkan rakyat berkecimpung dalam keusahawanan pertanian. Beliau berkata potensi industri pertanian Sabah terlalu besar untuk diabaikan kerana hasil yang ada bukan sahaja dapat menampung keperluan di negeri ini tetapi untuk tujuan ekspor ke negara-negara jiran yang tidak mempunyai tanah luas untuk pertanian. Kalaupun ada tanah di tanah Arab tidak subur, tanahnya tidak subur untuk mau tanam, so they become very innovative. Land is become very small. Singapura tidak cukup tanah, tapi mereka rakyat berjuta mau makan. Di mana dong dapat ini makanan ni? Paling dekat negeri yang paling subur tanah dia. And we have to capture that. Apa jenis? Sekarang ini kita sudah mulai ekspor. Ingat Nenas dengan Pamelo. Kita ekspor pergi Singapura untuk pastikan supaya kita spread kita punya produk. Jadi usaha ini dalam blueprint yang ada. Penting bagi kita bukan hanya mengeluarkan sebanyak mungkin produk-produk pertanian, tapi kita selaku kerajaan juga kena jamin supaya di mana pasaran dia. Dengan itu baru-baru ini saya telah melahirkan satu jabatan unit di Ketua Menteri iaitu Digital Economy. Kena keadaan environment semakin berubah, bukan senang kita mau mengekspor barangan kita ke luar negara. Dalam majlis tersebut, Ketua Menteri turut menyampaikan pelbagai bantuan seperti baja dan benih kepada petani-petani di sekitar Ranau. Turut hadir ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Ewan Benedict serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung. Daerah Ranau merupakan penyumbang utama pengeluaran sayur-sayuran negeri iaitu sebanyak 22,971 tan setahun atau kira-kira 52% daripada jumlah hasil keseluruhan. Dalam usaha memperkasa sektor pertanian, pada tahun 2019 sejumlah 25 juta ringgit diluluskan di bawah peruntukan khas Menteri Kewangan untuk memberi manfaat secara langsung kepada petani, nelayan dan penternak. TKPM Mesilau merupakan pilot projek penanaman dan pengeluaran bahan makanan menggunakan kaedah fertigasi di dalam struktur pelindung hujan yang merupakan usaha kerajaan memperkenal dan menerapkan amalan teknologi moden dalam pengeluaran bahan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan dengan kaedah tidak menggunakan kawasan tanah yang luas. Dalam sidang akhbar selepas itu, Ketua Menteri berkata TKPM merupakan antara fokus kerajaan Sabah dalam Pelan Tindakan Pembangunan Pertanian 2021 hingga 2030 untuk memastikan golongan muda Sabah tidak hanya bergantung kepada makan gaji semata-mata, sebaliknya boleh berkecimpung dalam sektor pertanian yang menjanjikan pendapatan lumayan. Dan kita sedar dan tahu ini merupakan juga terkandung dalam kerangka blueprint yang perlu kita jayakan kerana kita sedar dan tahu banyak tenaga muda kita, kebiasaan mereka bila keluar dari universiti terus cari kerja.
Mencari kerja pun tengok sama ada di kilang, sama ada di swasta, di bank. Kalau tidak di peringkat kerajaan negeri, carilah pejabat-pejabat kerajaan. Itu kebiasaan dia. Tapi kita tidak dapat menggalakkan mereka berkecimpung dalam sektor pertanian. Dan sektor pertanian ini membolehkan potensi yang cukup banyak dari segi hasil pendapatan. Tadi bila saya bertanya dengan anak-anak muda, mereka mampu untuk merealisasikan income dalam lingkungan 10,000 sampai ke 15,000 sebulan. Ya. Dan satu pendapatan yang cukup baik. Kalau kita cari kerja hanya di peringkat jabatan kerajaan, mungkin kita start salary 3,000. Yang ini potensinya cukup baik. Di mana kekayaan itu di sekeliling tanpa kita mencari masalah pengangkutan, berbagai-bagai belanja. Yang ini kita kerja dan kita dapat pendapatan yang cukup lumayan dan sampingan dia cukup banyak. Sementara itu, dalam sidang akhbar sama, Ketua Menteri menyatakan sokongan penuh Kerajaan Sabah terhadap cadangan penambahan kerusi Parlimen bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk mencapai 1/3 daripada jumlah kerusi di Dewan Rakyat. Muhammad Syafiee berkata penambahan kerusi di kedua-dua negeri perlu memandangkan kawasannya yang luas menyebabkan jumlah ahli parlimen yang ada ketika ini tidak relevan untuk memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Beliau berkata Parlimen Kinabatangan contohnya lebih luas daripada negeri Pahang yang mempunyai 14 kerusi parlimen, manakala Perlis yang lebih kecil daripada Parlimen Lahad Datu mempunyai 3 kerusi di Dewan Rakyat. Saya bayangkan contohnya kawasan Parlimen Kinabatangan, ya. Dia besar daripada negeri Pahang. Ya. Di negeri Pahang dia ada mempunyai 14 lebih kurang ahli parlimen yang ada. Ya. Di Perlis jauh besar lagi Lahad Datu daripada Perlis. Perlis mempunyai 3 ahli parlimen, tapi di Lahad Datu 1 orang je. Jadi kalau berdasarkan dengan keluasan kawasan, ya, sepatutnya itu juga merupakan satu pertimbangan, bukan hanya dari segi jumlah penduduk yang ada, tapi saya yakin kalau dilihat dari segi keluasan kawasan yang perlu seseorang YB ahli parlimen itu berkhidmat, maka amat bersesuaian kalau sekiranya cadangan yang dikemukakan oleh pimpinan Kerajaan Negeri Sarawak dapat kita realisasikan, dan Kerajaan Negeri Sarawak menyokong penuh. Dan kita akan juga menyuarakan perkara ini untuk memberi sokongan kepada Kerajaan Negeri Sarawak dalam usaha untuk membangkitkan bagaimana kita dapat tambah kursi parlimen yang ada. Ya. Beliau mengulas kenyataan kepimpinan Kerajaan Sarawak agar kedua-dua negeri bekerjasama jika mahu mendapatkan 1/3 jumlah perwakilannya di Parlimen Malaysia. Semalam, Timbalan Ketua Menteri Sarawak James Masing berkata, jika kedua-dua negeri dari Malaysia Timur itu bekerjasama, Sabah dan Sarawak pasti memperolehi sekurang-kurangnya 1/3 daripada 222 kerusi parlimen. Sebelum Singapura keluar daripada Malaysia pada 1965, Malaya mempunyai kurang daripada 2/3 ahli parlimen yang memperuntukkan 222 kerusi. Namun selepas Singapura keluar daripada gagasan itu, kesemua 15 kerusi yang diperuntukkan untuk pulau itu dibolot oleh Malaya. Tiada satu pun kerusi diberi kepada Sabah dan Sarawak, menjadikan jumlah ahli parlimen di Sabah dan Sarawak jika digabungkan mempunyai kurang daripada 2/3. Pada masa ini, Sabah dan Sarawak masing-masing ada 25 dan 31 kerusi parlimen. Mengulas lanjut, Muhammad Syafiee berkata walaupun perkara itu tidak termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, tetapi apabila Singapura keluar daripada Malaysia, Sabah dan Sarawak sepatutnya memperoleh penambahan kawasan parlimen. Perkara ini sebenarnya ada pun disuarakan, bukan termaktub dalam MS63 ataupun perjanjian pembentukan Malaysia, tidak. Cuma bila mana Singapura waktu itu keluar daripada Malaysia, dan sebahagian, saya ingat 20 lebih kursi yang ada dah pun keluar dari Singapura dan diwujudkan kawasan-kawasan parlimen di Tanah Semenanjung. Jadi waktu itu Sabah dan Sarawak tidak memperolehi tempat penambahan kawasan parlimen yang ada. Cuma itu yang saya lihat, satu cadangan yang cukup baik, dan Kerajaan Negeri Sabah tidak jadi masalah bagi kita untuk memberi sokongan. Kerana ini merupakan salah satu daripada usaha yang harus kita perjuangkan, bukan oleh kerana berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan dia, tapi oleh kerana keluasan negeri Sabah dan negeri Sarawak yang begitu besar untuk nak seseorang ahli parlimen untuk berkhidmat.
Beberapa aktiviti sukan membabitkan sentuhan fizikal kini dibenarkan di Sabah bermula 20 Julai selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ketua Menteri dalam satu kenyataan berkata, sukan tersebut ialah bola sepak, rugby, hoki, sepak takraw, bola keranjang, skuasi dan bola jaring. Beliau berkata sukan seni mempertahankan diri turut dibenarkan iaitu karate, pencaksilat, taekwondo, judo, wushu dan sebagainya. Katanya kerajaan negeri turut membenarkan penganjuran kejohanan atau pertandingan tempatan tanpa penonton yang tidak melibatkan perhimpunan besar-besaran untuk sukan yang tiada sentuhan fizikal seperti sukan pemotoran dan sukan individu antaranya badminton, catur, pingpong dan sebagainya. Keputusan berkenaan diambil selaras dengan pengumuman yang dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan pada 10 Julai lalu. Muhammad Syafiee bagaimanapun menegaskan setiap kebenaran yang diberikan perlulah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Keseronokan tiga beradik memancing berakhir tragedi apabila seorang daripada mereka lemas dihanyutkan ombak dalam kejadian di tepi pantai Kampung Dandulit, Batu 12 dekat sini pagi semalam. Fadlizan Idris, 20, ditemui lemas kira-kira 30 meter dari kawasan mangsa, dipercayai dihanyutkan ombak pada pukul 3.22 petang. Sebelum itu, mangsa bersama abangnya Farizan, 23, dan adiknya Fitri, 13, dikatakan pergi ke tepi pantai itu kira-kira pukul 9 pagi. Selepas 40 minit, mereka dipercayai ke kawasan berbatu berhampiran pantai sebelum dihanyutkan ombak. Farizan dan Fitri dilaporkan sempat diselamatkan oleh seorang nelayan yang kebetulan berada di tepi pantai dan mendengar mereka meminta tolong manakala Fadlizan hilang di bawah arus. Difahamkan Fadlizan bekerja sebagai penghantar makanan restoran makanan segera di sini dan dikatakan ingin menghabiskan baki cuti terakhir untuk memancing. Pengarah Zon Maritim Sandakan Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan pada pukul 1 tengah hari membabitkan 2 bot maritim. Beliau berkata kita turut menerima bantuan daripada polis dan bomba serta penduduk kampung. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Duchess of Kent. Proses bedah siasat akan dijalankan hari ini. 3 pemandu ditahan ketika memandu di bawah pengaruh alkohol dalam operasi op mabuk Jalan Kota Kinabalu Penampang malam tadi. Sebanyak 24 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi itu yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang bermula pukul 9 malam. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Hadris Ibrahim berkata, sebanyak 80 kenderaan dan 95 individu berjaya diperiksa sepanjang 4 jam operasi dilaksanakan di laluan itu. Katanya hasil pemeriksaan berjaya menahan 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 40 tahun selepas didapati memandu dalam keadaan mabuk. Selain itu, sebanyak 25 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk 6 daripada tidak memiliki lesen memandu. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Menurut beliau, IPD Penampang akan menggandakan operasi serta pemeriksaan menerusi pelaksanaan op mabuk itu dalam usaha membanteras pengambilan alkohol dalam kalangan pemandu. Sekian BTTV malam ini, saya Salvinus Saribun.